dia daripada dipandang. Itu yang paling terbaik. Nah, bukan nak kata hak yang duduk depan kali itu jahat. Tak. Dia kata terbaik, lawannya kan baik. Jadi hak duduk depan tu baik, hak belakang tu terbaik lah. Nah, kita buat perumpamaan kan. Pelajar dalam kelas ni yang terbaik adalah si fulan. Laki ni, Aminah adalah pelajar terbaik dalam kelas ni. Jadi nak beritahu kata semua dalam kelas yang lain pada Aminah, adakah dikata bodoh? Mana boleh. Maksud dia yang lain semua baik, cuma dia terbaik. Nampak tak? Itu kalau kita nak buat tamsilan, terbaik lawannya baik, baik lawannya jahat. Boleh? Boleh tak? Terbaik lawannya baik, baik lawannya jahat. Boleh? Nampak tak? Okey, jelas tak? Jelas. Jelas tak tu? Kau nak perbahasan lagi? Rasanya tak apa, nanti kalau ada lagi persoalan yang berkenaan dengan tu, Ustaz, insyaAllah. Okey. Ada lagi? Boleh pergi soalan yang seterusnya, Ustaz. Okey, yang soalan ketiga, lebih kurang sama tadi tentang pakaian yang menyerupai pakaian lelaki, tetapi dalam situasi yang berbeza. Soalan dia ialah, bagaimana kalau ada muslimat yang merupakan pelajar kejuruteraan mekanikal dan selalu kena masuk bila masuk kilang ni, memerlukan muslimat tu memakai baju lebih kurang sama dengan lelaki, pakai uniform seperti ini contohnya, berseluar dan berkemeja, tapi masih memakai tudung dan pakaian longgar. Adakah yang itu dibolehkan? Dan mungkin kalau boleh Ustaz ulas sedikitlah tentang pakaian untuk bekerja untuk muslimat. Baik, khusus bagi soalan yang ditanya berkenaan dengan orang yang nak bekerja. Jadi pakaian pekerjaan yang dia nak ceburi, maka dia kena tengok kepada kesesuaian pekerjaan tersebut. Jadi wanita, ada pekerja yang wanita yang bekerja dengan kerja yang sama seperti lelaki. Ada wanita yang bekerja memang dia kerja memang tempat wanita tersebut. Memang tempat wanita. Contoh kalau tukang masak, jadi dia boleh pakai pakaian wanita, tidak ada masalah. Dia tak perlu dia nak kena tukar pakaian jadi lelaki. Kalau doktor, boleh terus dia pakai dengan pakaian wanita tersebut. Kemudian dia pakailah baju luar tu kan. Dan bagi jurutera pula, ni mungkin sebab dia terlibat dengan kerja-kerja yang lebih berat sedikit. Maka ketika sebut kita ulama-ulama berpandangan tidak ada masalah kalau dia berpakaian. Cuma jangan terlalu sama dengan golongan lelaki, sebab lelaki syarat seluar dia mungkin lebih ketat sedikit daripada perempuan. Maka dia kena bezakan sedikit seluar dia dengan seorang lelaki. Urusan tersebut. Maksudnya kalau orang tengok daripada belakang, bagi orang cam kata dia tu perempuan. Memang dia pakai tudung. Yang kedua, baju dia pun mesti baju yang seperti mana orang perempuan pakai. Maksudnya bukan baju yang seperti lelaki. Maksudnya, kalau orang tengok daripada belakang, orang dah tahu kata ni adalah perempuan, maka tidak ada masalah. Kalau kata dia pakai pakaian tersebut. Dengan syarat yang kita sebutkan tadilah. Kalau ada syarat-syarat 5 tadi, maka tidak ada masalah untuk dia pakai pakaian sebegitu. Boleh faham? Sebab tidak ada syarat pakaian bagi lelaki, tasyabbuh bir rijal ni. Maksudnya, kadang-kadang kita nak tentukan mesti tak boleh pakai kemeja dan sebagainya, tak boleh. Sebab kemeja juga ada kemeja untuk wanita. Seluar pula, kita nak kata seluar untuk lelaki, tak boleh. Sebab kita dah sebut tadi, seluar juga ada untuk wanita. Maka tidak ada masalah. Yang penting dia pilih seluar dan juga baju seperti wanita. Boleh faham tak? Dan syarat dia yang 5 tadi lah. Cukup 5 syarat tu tidak ada masalah. Jadi dia boleh untuk pakai seluar, boleh pakai kemeja, dan kemudian dia duduk bersama dengan pekerjaan tersebut. Tidak ada masalah. Tak perlu kalau kata dia boleh pakai pakaian wanita, mudah untuk pakai. Ada hari dia pakai pakaian wanita, dia pakai pakaian wanita. Saya rasa jurutera tak semua setiap hari dia akan berada di tempat kerja tersebut. Mungkin ada di pejabat. Waktu pejabat pakai pakaian wanita yang asli. Kalau kata waktu yang perlu duduk di tempat untuk melakukan kerja berat sikit, maka waktu tu baru pakai pakaian yang sewajarnya. Ikut keadaan, tidak ada masalah. Boleh ya? Teruskan. Okey, alright. Soalan yang seterusnya, berkenaan dengan tudung. Syarat tudung ialah untuk dia meliputi bahagian dada. Bagaimana kalau di tempat yang sejuk seperti di Jepun ni, muslimat memakai jaket tebal di luar. Maksudnya tudung tu masuk dalam jaket. Adakah itu dikira sebagai memenuhi syarat tudung tu tadi? Baik. Ataupun hijab? Yang pertama, tudung, kalau kata dah tengok pada keadaan, saya jawab ikut keadaan yang di tempat sejuk lah kan. Kalau kata dia boleh keluarkan tudung dia di luar, tidak ada masalah. Boleh keluarkan tudung. Kalau kata payah,
Sebab berangin nanti akan terbang tudung-tudung tu. Jadi dia boleh masukkan tudung ke dalam dengan syarat baju di luar tu mesti tebal dan tidak boleh membentuk-bentuk tubuh badan dia. No? Itu syarat dia. Jadi kalau dia nak masukkan tudung dalam baju, tidak ada masalah, silakan. Dengan syarat baju luar dia mesti tebal. Tu dan tidak menampakkan bentuk tubuh. Jadi kita boleh kenal, tengok badan kita sendiri macam mana. Jadi kita boleh tengok, boleh nampak depan badan kita. Sebab ada baju yang besar, wanita boleh pakai baju yang besar di luar. Jadi ada kadang-kadang yang suka nak fashion, dia suka pakai baju yang ketat, nak bagi sama dengan bentuk tubuh dia. Itu hukum yang dibincangkan tadi kita sebut dalam 5 syarat berkenaan pakaian. Jadi tengok 5 syarat tu, jelas. Maksudnya kalau pakaian tu besar dan kemudian tidak membentuk bentuk tubuh dia, tidak ada masalah. Walaupun dia masukkan tudung dalam baju dia tersebut, tidak ada masalah. Boleh ya? Terus. Yang syarat 5 tu tadi tak ya? Ya. Okey. Ya. Tadi Ustaz ada sentuh tentang bekerja, belajar dan juga di tempat awam. Bagaimana kalau komuniti di mana lelaki, perempuan ada contohnya family day ataupun main bowling ramai-ramai sebagai program komuniti. Adakah itu antara situasi di mana pergaulan lelaki dan perempuan dibenarkan ataupun bagaimana? Baik. Maksudnya main bowling lelaki perempuan lah, maksud dia gitu. Ya? Pengurusi? Ya, selalunya di sini ada program komuniti, program masyarakat kan? Ya. Baik. Dia ada 2. Yang pertama, program tu lelaki dan wanita tapi asing permainan. Wanita main dengan wanita, lelaki main dengan lelaki. Boleh faham? Yang kedua, lelaki dan wanita main sekali. Yang tu yang dibincang oleh ulama. Yang tadi tidak ada masalah. Nah, yang pertama, program sekali, program komuniti bawah program persatuan pelajar. Campur lelaki dan wanita. Cuma wanita ada tempat dia untuk main, lelaki ada tempat dia untuk main. Itu tidak ada masalah. Nah, tidak ada masalah dan tidak termasuk dengan ikhtilat yang dimaksudkan dengan yang diharamkan dalam Islam. Cuma yang jadi perbahasan di kalangan ulama berkenaan dengan wanita dan lelaki yang terlibat dengan satu program yang sama, kemudian program tersebut tidaklah daruri. Orang panggil tidaklah sebagai perkara yang mesti untuk dilakukan. Kalau mesti jual beli mesti boleh berlaku antara lelaki dan wanita dalam satu tempat, tidak ada masalah. Contoh di pasar raya, campur lelaki dan wanita untuk jual beli, kerana itu keperluan. Tapi kalau bermain, itu bukan satu keperluan untuk bercampur lelaki dan wanita. Maksudnya permainan sekali lelaki dan wanita dalam satu permainan. Kawan ni baling bowling, sekali lelaki pula baling. Lepas tu perempuan pula baling. Lepas tu pakat seronok, pakat peluk pula dah lepas tu. Kerana tu yang dilarang dalam Islam. Yang tidak dilarang, yang permainan yang pertama tadi. Lawan bowling juga, tapi lelaki sama lelaki lawan bowling. Lepas tu perempuan sama perempuan lawan bowling. Pada hari yang sama, tempat yang sama. Nah, cuma jauh sikit dia punya lane tu. Bukan duduk sebelah-sebelah. Boleh dia, tidak ada masalah. Boleh lah. Nampak tak dia punya hak dia? Sebab apa? Sebab tidak ada daruri. Tidak ada keperluan untuk nak lakukan perkara tersebut bersekali. Melainkan dalam hal-hal tertentu. Seperti jual beli, ketika dalam keadaan berubat, ketika dalam keadaan apa lagi? Pelajaran, waktu mengaji, tidak ada masalah. Nah, tu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Okey, Ustaz. Ada lagi, banyak lagi, Ustaz. Banyak. Bagaimana kalau kita bermusafir ke program agama, satu kereta dia dengan muslimin, sebab muslimat tak ada yang boleh drive. Ya. Boleh ke Ustaz? Dan kadang-kadang muslimin tu seorang je yang dekat dalam tu yang jadi driver. Dan yang lain semua muslimat. Boleh ke Ustaz? Baik. Para ulama berbincang dalam masalah duduk dalam satu kereta ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang dibincangkan oleh ulama, memang percampuran lelaki dan wanita dalam kereta, dalam sebuah kereta, syarat dia kalau nak dibenarkan mesti buka tingkap. Buka tingkap. Kalau musim sejuk pula, macam mana? Tu bincang, kalau hujan pula macam mana? Waktu tu kena tutup tingkap lah. Buka tingkap juga, basah habis orang dalam tu. Sebaiknya kalau kata nak naik juga macam tu, perempuan duduk di belakang semua, bagi lelaki 2 orang duduk di depan. Bagi 2 orang lelaki di depan. Nah, kalau kata tak boleh pula, tak boleh juga. Lelaki pun kurang.
maka seorang je boleh bawa kereta, maka tidak ada masalah. Boleh. Dengan syarat sebab dia dah ada penghalang tengah-tengah tu. Tidak ada masalah. Boleh lah. Cuma kalau musim panas, elok buka tingkap. Kerana nak elakkan daripada duduk dalam tempat yang tertutup. Sebab ada ulama bincang gitu. Menghormati pandangan tersebut, buka tingkap. Tapi kalau musim sejuk, tutuplah tingkap. Nah, buka aircon, tak apa lah. Nah, gitu. Bagaimana kalau situasi tu terbalik, Ustaz? Yang driver dia muslimat, katalah muslimat tu yang kiranya senior sikitlah kakak. Yang adik-adik lelaki ni semua tak boleh drive, kakak ni je yang boleh drive. Boleh ke, Ustaz? Tak boleh. Dia berbeza lelaki dengan perempuan. Dia dalam Islam, perempuan ramai-ramai, lelaki seorang itu lebih selamat. Tapi kalau dalam Islam, perempuan seorang, lelaki ramai-ramai memang tidak selamat. Itu yang ditetapkan dalam Islam. Walaupun kakak tu ada karate dan ada capoeira dan silat bengkung merah kuning dari pegang. Dan maksud dia silat gayung, hebat gila kakak ni. Adik-adik pula semua memang kaki semua mangkak semua. Jenis kaki tak reti silat apa semua sekali kan. Tetap tak boleh. Kerana apa? Kerana lelaki dengan wanita, lelaki sangat kuat. Sebab tu tidak boleh. Walaupun kita kata semua adik-adik ni baik. Kalau adik-adik kita sendiri tak apa. Kalau adik-adik tu adik-adik dengan panggilan saja, tidak dibenarkan dalam Islam. Kalau beza, hukum dia sangat berbeza. Hukum dia kena bezakan. Lelaki yang seorang, perempuan 5 orang. Dengan perempuan seorang dengan lelaki 5 orang. Kerana lelaki seorang, perempuan 5 orang, nak melakukan kejahatan tu sangat kurang. Takkan perempuan nak rogol lelaki tu seorang? Mustahil. Sebab apa? Sebab perempuan ni dia ada, bukan mustahil lah. Maksudnya mungkin berlaku, cuma perempuan ni dia ada malu. Malah kalau perempuan tu muslimah. Kalau lelaki pula, lelaki 4 orang, perempuan seorang, tidak dikira sebagai aman waktu ketika sebut. Boleh jahat, faham tak? Jadi jangan samakan. Sebab tu kalau dalam masalah menjadi orang panggil pengiring, kan? Pengiring kepada golongan wanita, syarat dia mesti lelaki tu mesti kurang pada perempuan. Dia tak boleh lelaki lebih pada perempuan. Tu syarat. Ingat itu ya, senang. Kecuali adik kita lah, adik kita 4 orang lelaki semua. Kita seorang perempuan. Tak apalah. Dah adik kita. Tapi kalau kata bukan maksud ajnabi, syarat dia mesti lelaki, golongan lelaki tu mesti kurang pada golongan perempuan. Boleh lah? Okey. Baik, Ustaz. Okey, soalan seterusnya. Ya. Okey, maksudnya sekejap. Bagaimana kalau keadaan asalnya lebih kurang? Bagaimana bila perempuan yang sikit menyebabkan kita terpaksa bergaul dengan contohnya macam di sini pelajarlah kata dalam satu universiti atau kawasan universiti yang sama, bilangan perempuan yang muslim sikit, jadi menyebabkan terpaksa bergaul dengan lelaki saja. Dalam contohnya macam keluar makan ataupun membeli belah, adakah itu dibolehkan? Baik. Para ulama meletakkan bergaul di antara lelaki dan perempuan ni pada perkara yang diperlukan sahaja. Perkara yang diperlukan sahaja yang boleh untuk kita bergaul. Dalam pengajian, waktu diperlukan. Dan kalau waktu keluar makan, waktu kita nak pergi ke pasar raya untuk beli dan sebagainya, beli makanan, waktu tersebut bukanlah pada waktu yang diperlukan. Kerana kadang-kadang ada yang kalau perlukan berteman. Dan kita seorang saja wanita tempat tersebut. Kalau berlaku gitulah. Di satu kawasan ni kita seorang saja wanita dan ada lebih kurang 5 orang lelaki. Pada ketika tersebut boleh kita minta, kalau kita tempat tu tidak aman, untuk kita minta 2 orang lelaki untuk teman pada ketika tersebut sebab daruri waktu tu. Untuk kita teman untuk beli barang. Tapi kalau kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk nak keluar makan secara biasa-biasanya, bergaul dengan cara begitu tidak dibenarkan. Kerana tidak diperlukan. Tak diperlukan. Dan perempuan perlu meletakkan dalam diri mereka bahawa mereka ni ada syarat-syarat tertentu untuk nak bergaul dengan lelaki. Begitu juga lelaki. Lelaki pun sama juga. Nak bergaul dengan wanita ada syarat-syarat tertentu dan ada pada tempat-tempat tertentu sahaja. Tidak dibenarkan pada semua tempat. Jadi kena ingat, yang pertama, tengok perkara tu diperlukan ataupun tidak. Perkara yang mau tak mau tidak boleh dielakkan. Waktu tersebut boleh untuk kita bergaul lelaki dan wanita dengan syarat-syarat yang diletakkan oleh Islam. Tidak boleh rendahkan suara. Maksud tidak boleh melunakkan suara. Bukan rendah. Tidak boleh melunakkan suara dengan lelaki. Bimbang takut ada penyakit dalam hati dia. Dan dia akan
melakukan kejahatan pada wanita tersebut. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bercakap perkara-perkara yang baik. Bercakap perkara-perkara yang baik. Maksud dia bukan bercakap perkara-perkara yang tidak baik. Macam-macam lah perkara tidak baik ni. Kalau bercakap lelaki dan perempuan. Boleh tak? Boleh. Okey, insyaAllah Ustaz. Baik. Boleh, insyaAllah. Okey. Ini kembali kepada tabarruj. Syarat tadi yang berkenaan glamour sekali lagi. Tadi ada sebab tadi Ustaz kata kalau boleh baju tu tidaklah terlampau berkala-kala sampai orang macam benda tu nampak pelik. Jadi kalau sekiranya yang persoalan dia ialah, jadi adakah bermakna kalau pakai baju kurung kat depan ni yang merupakan sesuatu yang luar daripada adat, macam mereka tak pernah lihat dan sampai mereka tengok, adakah tu dimaksudkan sebagai dengan baju glamour tadi tu? Maksudnya adakah boleh sebetulnya kalau pakai baju kurung kat Jepun ni, adakah kira kita tak boleh sebab orang tengok lain? Baik. Tengok pula baju kurung tu macam mana. Sebab tu kita kata sekarang ni pakaian pada tempat tersebut bukan bermakna kita kalau pergi ke Jepun kena pakai kimono tu. Ustazah kena pakai yang perempuan kena pakai kimono, lepas tu pakai tudung. Tak semestinya gitu. Maksudnya kita bukanlah pergi ke tempat tersebut kita kena pakai pakaian tempat tersebut. Memanglah dia akan jadi pakaian tersebut memang jadi lain lah. Kalau kita di mana-mana tempat sekalipun, kita pergi ke luar negara, maka kita pakai pakaian tersebut, maka bukan bermakna pakaian itu akan terus jadi pakaian glamour. Sebab apa? Sebab pada zaman Nabi SAW, semua kabilah akan datang ke Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah dengan pakaian mereka masing-masing. Jadi Nabi tak kata pakaian ini pakaian yang dilarang. Boleh faham tak? Jadi maksudnya semua orang datang ke Madinah, datang ke Mekah pada zaman Nabi SAW dengan pakaian negara mereka masing-masing. Jadi bila datang dengan pakaian tersebut, Nabi tak larang dan Nabi tak suruh tukar pula dengan pakaian ahli Madinah. Dengan pakai jubah, pakai serban dan sebagainya. Masing-masing dengan pakaian masing-masing. Cuma nak bagi tahu kepada kita cara macam mana pakaian tersebut dipakai. Dan kalau pakai baju kurung, pakai pakaian yang mana yang kita sebutkan tadi. Maksudnya tidak dengan warna yang menarik mata dan sebagainya. Sebenarnya wanita boleh memakai baju yang berwarna-warni tidak ada masalah. Warna-warni tidak ada masalah bagi perempuan. Bagi lelaki yang ada masalah sikit warna-warna tertentu. Wanita boleh memakai semua jenis warna, tidak ada masalah. Kecuali warna yang menjolok mata. Warna tersebut sampai orang jadi nak memandang pada dia kerana terlalu terang, terlalu terlalu gemerlapan. Itu yang tidak dibenarkan. Tapi kalau kata warna merah, kuning, hijau, biru, putih dan sebagainya tidak ada masalah. Lelaki yang dibahaskan oleh ulama, tidak boleh pakai baju yang terlalu warna merah, tidak boleh pakai baju yang berwarna kuning, terlalu kuning. Itu yang dibahaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab. Cuma wanita tidak ada masalah, cuma syarat dia 5 syarat tadi yang kita sebut tadi. Baca balik syarat tersebut, tidak ada masalah. Dan kemudian pakaian glamour tadi, kita katakan tidaklah mesti orang tadi mengikut pakaian tempat tersebut. Cuma dengan syarat dia mesti mengikut 4 syarat yang utama tersebut, dia kena penuhi. Faham tak? Boleh jahat? Boleh. InsyaAllah Ustaz. Okey, soalan seterusnya Ustaz. Boleh? Ya. Sila. Okey. Ini tentang majlis majlis perkahwinan juga pula. Soalannya berbunyi kan hukum berhias dan bersolek waktu majlis perkahwinan bagi pengantin perempuan. Bagi pengantin lah. Ya. Itu hukum dia. Tanya hukum dia tu. Baik, hukum bersolek bagi wanita. Hukum bersolek bagi wanita ketika mana ketika berkahwin dan sebagainya. Kita kata para ulama bahas berkenaan dengan meletakkan gincu, pakai gincu, pakai orang panggil yang merah-merah kat pipi dan sebagainya. Sebahagian ulama membenarkan tapi jangan berlebih-lebihan, tu je. Sebahagian ulama membenarkan dalam kitab. Cuma tidak berlebih-lebihan. Maksudnya gincu tadi jangan terlalu merah. Gincu yang hanya sekadar bagi nampak, kata di mulut dia tu ada gincu, dia bubuh bagi nampak gitu je. Bukan bubuh warna merah tu. Sebab gincu ada banyak warna. Ikut warna bibir kita yang asal. Jadi pakai gincu tersebut.
Jadi ulama kata tidak ada masalah. Karena dibenarkan. Karena apa? Karena dibahaskan dalam masalah wanita, Allah SWT dalam hadis disebut mencantikkan wajahnya dengan memakai celak. Jadi bila celak dibenarkan, sebagian ulama kata dibenarkan juga untuk dia memakai merah-merah kat pipi. Cuma jangan terlalu merah sampai orang nampak kata dia pakai benda tu. Cuma sekadar untuk nak hilangkan kata muka tu nampak kusam, tu saja. Tidak ada masalah. Dibenarkan. Cuma yang jadi masalah sekarang ni terlalu berlebih-lebihan sampai nampak bukan dia. Dia make up sampai bukan dia dah. Kalau orang tengok tu, kalau kata lelaki dia kahwin dengan dia, tengok-tengok nampak kali pertama tu nampak macam kan tak mau kahwin dua dah. Sebab nampak lain tu. Sebab sebelum ni kenal lain. Hidung pun jadi mancung pelik. Sebab ada kan sekarang ni yang boleh untuk nak make up sampai nampak hidung mancung. Hidung tak mancung pun, tapi dia boleh make up sampai nampak, bagi dapat bayang kat hidung tu. Jadi dia mancung. Itu semua dikira sebagai penipuan. Jadi jangan sampai peringkat gitu. Make up sekadarnya tidak ada masalah. Pakai merah-merah sikit untuk meletakkan. Dengan syarat perkara tersebut boleh sampai air kalau nak wuduk. Sebab jadi masalah juga sekarang ni. Jenis kalau berkahwin, dia pakai make up. Lepas tu bila masuk waktu semayang, dah tak mau nak semayang dah. Okey apa? Okey takut make up nanti tak boleh tanggal. Nanti tertanggal make up dah payah nak buat balik. Tu kerana tu yang jadi laknat balik. Kenapa? Kerana dengan sebab make up dia tak semayang. Itu yang berlaku sekarang. Di Malaysia banyak begitu. Jadi moga kita jauh daripada perkara tersebut. Dibenarkan, tapi jangan berlebih-lebihan. Dibenarkan untuk pakai merah di pipi, tapi jangan berlebih-lebihan. Maksud merah di pipi ni macam mana? Bukan tak pakai merah tu je. Maksudnya boleh pakai bedak warna putih. Untuk bubuh sikit. Jadi perempuan boleh pakai bedak, tidak ada masalah. Cuma jangan lebih-lebihan sangat. Sampai pakai bedak sejuk keluar rumah, tu yang tak boleh. Nah? Bedak sejuk tampung-tampung keluar rumah tu. Baik. Boleh jelas, nah? Boleh jelas, Okey, Ustaz. Boleh, insyaAllah. Okey, yang seterusnya ialah tentang contact lens. Ada setengah orang yang walaupun mata dia tak rabun, tapi dia nak bergaya dengan memakai contact lens. Terutama sekali yang sekarang ni ada pelbagai warna, boleh sekali mata nampak biru, hijau dan sebagainya ke. Ya, apakah hukum orang yang buat macam tu, Ustaz? Baik. Hukum orang memakai contact lens yang berwarna-warni ni tidak mengikut warna mata asal dia. Hukum dia adalah dia menipu. Dia menipu. Menipu hukumnya haram. Boleh faham, ha? Kita orang Melayu, mata tu hitam, saja nak buh mata biru. Nampak sangat Melayu. Kalau lainlah orang putih. Jadi ikut warna mata kita. Jadi kadang-kadang orang ni dia suka sangat ikut trend. Dia nak mata dia warna merah, nak mata warna biru, warna hijau, kuning dan sebagainya. Kerana apa? Kerana nak ikut trend. Hukumnya menipu. Dia tidak dikira mengubah ciptaan Allah. Kerana dia tu boleh buang benda tu. Sebab mata tu dia boleh buang contact lens. Jadi dia tidak kira mengubah, cuma dia dikira menipu. Sebab bila orang tengok, weh, mata dia kuning. Jadi mereka menipu dah tu. Menipu hukumnya haram. Jadi orang tanya, kenapa tak boleh, Ustaz? Kerana menipu. Jawapan dia menipu. Kalau tak mau pergi nipu macam mana? Buh mata kuning sebelah, mata hitam sebelah untuk selalu buh. Faham tak? Pakai contact lens sebelah. Jadi orang tahu, rupanya mata betul dia ni. Jadi orang nak pakai ke gitu? Orang tak pakai. Nampak sangat kata dia suka menipu. Jadi jangan menipu. Boleh tak? Boleh? Jelas? Okey. InsyaAllah untuk yang lain insyaAllah jelas. Okey. Sekarang ni kembali kepada soalan ikhtilat pula, Ustaz. Ya. Ada muslimat yang bertanya, Ustaz tolong beri penjelasan bagaimana di tempat yang komuniti setempatnya memang ramai lelaki, utama macam di Jepun, begitu juga kalau di Malaysia tanah air terpaksa berurusan dengan ramai muslimin dan juga rakan sekelas ramai lelaki, sama ada lelaki Jepun, lelaki ataupun pelajar Malaysia, dan mungkin terpaksa stay lama dekat lab sampai malam, di makman sampai malam untuk menyelesaikan tugasan. So boleh tak Ustaz beri penjelasan mungkin sedikit panduan bagaimana untuk menjaga pergaulan sambil belajar juga bekerja. Baik. Yang diletakkan dalam syarat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala letakkan syarat yang sangat jelas. Yang pertama, bagi wanita kalau bergaul dengan lelaki, jangan melunakkan suara. Maksud tidak melunakkan suara, maksudnya jangan terlalu tinggi
Tinggi suara pun tak boleh. Sebab tu perempuan tak boleh azan. Nah, punyalah nak tunjuk kata dia tak mau lunak, dia tinggi suara tu, jerkah lelaki. Tu pun tak boleh juga. Kerana sebagian ulama kata meninggikan suara bagi wanita juga dikira aurat. Nah, waktu perempuan hadut menyanyi tinggi suara tu, suara tu ketika sebut jadi aurat. Suara pada asal tidak aurat, tapi bila ditinggikan, kata ulama dalam mazhab Abu Hanifah, jadi aurat tu waktu disebut. Bila ditinggikan. Syarat lah, ingat lah. Bila ditinggikan, jadi aurat. Sebab tu perempuan tidak disyariatkan azan. Kalau perempuan azan, ramai lelaki main masjid. Ya. Pakat main masjid habis semua nak tengok anak darah siapa azan hari ni. Ya. Jadi sebab tu perempuan tidak disyariatkan azan. Kerana waktu azan perlu meninggikan suara. Jadi tak boleh tinggikan suara terlalu sangat dan tidak boleh terlalu melunakkan terlalu suara tersebut. Itu pun tak boleh juga. Yang terbaik daripada pertengahan. Cakap yang pertengahan. Maksud cakap suara kita yang biasa. Tak boleh waktu tu nak ubah suara tiba-tiba jadi besar. Suara kita memang dah halus. Tak boleh tiba-tiba nak ubah suara kita bagi jadi nampak macam dengan Malik Noor. Tak boleh. Jadi suara waktu tu jadi macam suara kita. Macam biasa. Cuma jangan terlalu memanja-manjakan suara kita dengan lelaki yang ajnabi. Yang kedua, syarat ulama letak dan Allah Subhanahu Wa Taala letak bercakap perkara yang baik-baik. Itu saja. Bila bercakap perkara baik-baik, apa maksud dia? Pada perkara yang penting. Waktu pengajian, waktu ada masalah perlu dilaporkan, tidak ada masalah. Itu yang diletakkan dalam syarat para ulama. Lebihnya itu seperti syarat-syarat pergaulan kita dengan lelaki ajnabi yang lain. Kita kena jaga aurat kita. Kita kena jaga kedudukan kita bila di depan dia, jangan terlalu melenggokkan badan. Bila duduk dengan dia, duduk dengan golongan lelaki, jangan berdua-duaan, lelaki dan perempuan. Kalau kita dalam lab pun waktu malam, mesti pastikan ada golongan lain, ramai juga orang ketika tersebut. Tak boleh kita seorang dengan dia seorang, ada lelaki seorang lagi. Kerana itu akan timbul fitnah dan syaitan adalah yang akan jadi golongan yang ketiga waktu tersebut. Dan itu syarat-syarat yang diletakkan oleh ulama. Ingatlah secara kesimpulan dia. Yang pertama, tidak terlalu meninggikan suara, tidak terlalu merendahkan suara. Maksudnya melunakkan. Suara yang pertengahan, suara yang biasa. Yang kedua, memperbaikkan percakapan kita. Maksud cakap perkara-perkara yang ma'ruf. Tidak bercakap perkara-perkara yang melalaikan. Dan kemudian bercakap perkara-perkara yang penting. Yang ketiga, menjaga pergaulan dengan golongan yang ajnabi dari segi penglihatan kita, dari segi pergaulan kita, duduk di antara lelaki dan perempuan dalam satu tempat macam mana, jangan duduk dua-dua dan sebagainya. Boleh jelas nampak tak? Saya dah dapat panduan sedikit lah untuk soalan tadi tu, Ustaz. Sebab kalau kita nak sekejap. Kalau kata kita nak letakkan satu persatu, mesti buat sekian-sekian, tak boleh buat tu, tak boleh. Benda tu. Sebab kalau kata kita nak kata tak boleh, waktu tu kena pindah tempat untuk mengaji, mana boleh. Dia memang dah dapat tempat tersebut. Jadi Islam dah bagi dah satu sandaran kepada dia. Boleh duduk tempat tersebut dengan syarat dia jaga diri dia dengan baik yang ikut syariat yang telah letakkan. Boleh tak? Baik. Okey. 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 Ini kembali kepada tabarruj, Ustaz. Ada soalannya, bersolek ala kadar, bedak, gincu dan celak dengan niat supaya menyenangkan mata memandang dan supaya tidak nampak pucat, bukan untuk menggoda. Adakah haram juga, Ustaz? Ataupun apa hukumnya? Baik. Nak tanya senang mata memandang tu siapa yang memandang tu? Nak bagi lelaki memandangkan? Ataupun dia tengok dia sendiri? Allahu'alam. Baik. Tak boleh nyatakan untuk dua-dua ke? Orang sendiri ke, ataupun keliling ke, keluarga, ataupun kalau ada yang mungkin sebenarnya niatnya dia untuk orang lelaki ke, Allahu'alam. Okey, macam ni lah. Sebenarnya syarat bagi wanita untuk bersolek, contoh memakai celak, bagi wanita secara umum tidak ada masalah. So bila pakai celak, mestilah orang akan tengok juga, dia tak? Jadi boleh, tidak ada masalah. Dia boleh pakai celak dan dia boleh memakai bedak dan memakai gincu, tapi gincu yang tidak, macam saya sebutkan tadi, gincu yang tidak terlalu berbeza sangat dengan dia punya warna bibir dia. Boleh faham tak? Gincu bibir biasa aja, lepas tu dia pergi bubuh warna merah ataupun lagi teruk warna hitam tu. Gincu warna hitam. Jadi geng black metal. Jadi pakai yang sekadarnya, pakai yang sekadar dengan warna kulit dia, dan juga memakai bedak dibenarkan, tidak ada masalah, dengan syarat tidak terlalu berlebih-lebihan. Itu saja. Hanya sekadar untuk mengelakkan pucat, tidak ada masalah. Boleh. Memakai celak secara umum boleh, tidak ada masalah. Boleh ya? Jelas tak? Okey, Ustaz. Okey. Jelas. Okey.
soalan yang seterusnya, apakah hukumnya memakai wangi-wangian bagi kaum wanita semasa keluar dari rumah? Tadi pun Ustaz ada menyatakan wanita boleh memakai bau-bauan, tapi apakah panduannya untuk wanita yang nak pakai wangi-wangian ni lah? Baik. Dalam hadis, Nabi sebut dalam hadis, wangian yang terbaik bagi lelaki adalah yang kurang warnanya, yang kuat baunya. Ingatlah, kurang warna, kuat bau. Manakala bagi wanita yang kuat warnanya, kurang baunya. Boleh tak? Tapi sekarang ni payah nak cari gitu. Nak cari macam dengan, kalau kita tengok wangian-wangian yang ada di pasaran sekarang ni, nak tengok yang warnanya kuat apa semua tadi tu, kita kadang-kadang tengok warna botol dia je. Botol warna-warni lah. Kita tak pasti dia punya warna asalnya macam mana. Baik. Sekarang ni ada ulama letakkan wangian yang dibenarkan bagi wanita, wangian yang hanya boleh menyebabkan hilang bau badan dia. Ya? Hilang bau badan dia tu, tidak ada masalah. Termasuk pakai bedak. Pakai bedak pun termasuk dengan wangian. Dan kemudian Imam Baijuri, seorang ulama besar Al-Azhar, Syekhul Azhar ataupun ketua ulama Azhar pada ketika dulu, beliau menyebut dalam kitab dia, wanita boleh memakai minyak wangi yang bernama sandal. Nama minyak wangi itu sandal. Sandal ni ada jual di negara-negara Arab lah, kalau kata ni. Dan wangi dia tidaklah terlalu wangi. Ataupun dalam orang panggil apa, minyak wangi sandal ni dalam bahasa Melayunya, kalau tak silap saya, daun bidara. Daun bidara. Kalau dengar tu nampak macam nak mandi mayat lah pula kan. Tapi yang tu dibenarkan sebab wangi. Dia wangi juga tapi tidak terlalu wangi. Jadi boleh pilih. Di pasaran, kita boleh tengok sendiri. Wangi ni terlalu wangi. Wangi yang terlalu wangi ni macam mana? Ikut uruf. Tengok. Maksudnya kalau kata orang duduk di sebelah kita, duduk dekat dengan kita, baru dia bau. Biasalah minyak wangi. Memang dia akan bau. Nak bagi orang tak bau, tu bukan minyak wangi. Tu minyak tak bau. Jadi mau tak mau, kalau kita duduk dekat seorang, dalam jarak kita bercakap dengan seorang, orang tu bau badan kita dengan wangian tersebut, maka waktu tu ya badan kita berbau wangi. Cuma waktu tu kita pakai hanya untuk menghilangkan bau badan. Tapi kalau kata bau badan yang berbau, minyak wangi yang berbau, orang tak duduk dekat kita, 100 meter dah bau dah. Waktu ketika tersebut hukumnya adalah haram. Ataupun kita naik kereta, keluar pada kereta tinggal bau minyak wangi tersebut, maksud dia waktu tu terlalu wangi. Boleh faham tak? Biasanya begitu. Ataupun kita lalu depan orang lelaki, bau tu dah, bila kita lalu je terus dia jadi orang panggil apa, bersama dengan badan kita tu jadi bau wangi. Maksud dia kekal lama pula bau tersebut. Maka kita kata bau tu maksud dia terlalu wangi. Tapi kalau kata kita hanya duduk dekat dengan orang dalam bas, duduk dekat dengan orang tersebut, orang tu bau wangi, biasalah. Sebab waktu tersebut memang kalau dah duduk dekat memang akan bau wangi. Kalau duduk jauh tak bau wangi, tidak ada masalah. Boleh tak? Jauh dekat tu kata ingat balik, ikut kepada keadaan. Tengok kepada kita punya kepada uruf dalam bahasa Arab panggil uruf. Uruf ni maksud dia tengok keadaan setempat. Kita boleh kenal lah, ini jauh ke ini dekat. Maksud dia kita boleh kenal sendiri. Boleh faham tak? Faham tak? Boleh. InsyaAllah Ustaz. Nanti kita tunggu kalau ada lagi soalan tentang yang tu Ustaz. Okey. Okey, ni soalan tentang tudung pula Ustaz. Yeah. Sekarang ada bermacam-macam fashion tudung. Kadang-kadang kalau balik ke Malaysia tengok ada lagi banyak tudung yang baru, fashion tudung baru keluar. Terus, ada pendengar bertanya, saya pernah terbaca memakai tudung dan rambut bertocang di dalam tudung adalah haram. Mungkin kerana nampak ada macam bentuk rambut ataupun mungkin ada yang bersanggul kat dalam tudung. Adakah itu haram? Apakah hukumnya Ustaz? Baik. Memang ada sebut dalam hadis yang Nabi sebut berkenaan dengan ka asnamil jamal. Seperti mana bonggol unta. Ada dua makna bagi bonggol unta tersebut yang disebut dalam hadis Nabi. Yang pertama, orang yang memakai rambut palsu. Pakai rambut palsu sampai nampak macam kembang rambut dia tu. Pakai rambut palsu sampai kembang rambut, itu pun termasuk dengan bonggol unta yang dimaksudkan. Yang kedua, yang memakai tudung kemudian dia membonggolkan di belakang rambut dia, itu pun termasuk dalam hadis tersebut.
Boleh jelas, nah? Jadi sebaiknya elakkan daripada memakai pakaian yang sedemikian. Kerana tu pun dipanggil saubu syuhrah, dipanggil pakaian glamour dipanggil. Sebab apa? Sebab dia nak glamour. Walaupun ramai orang pakai pada ketika sebut. Ramai orang pakai. Dan kita kata kalau kita pakai pun kita kata tak nampak glamour, tapi dah terkenal waktu tu. Pakaian ni panggil pakaian glamour. Dan kemudian ada larangan pula daripada Nabi SAW. Maka ketika sebut elakkan daripada pakaian yang sedemikian. Boleh tak? Baik, Ustaz. Okey, sebelum kita pergi kepada soalan yang seterusnya, saya nak ingatkan kepada pendengar-pendengar semua supaya memastikan mic di free conference call HD window tu di-mute-kan. Jadi ada satu simbol dekat bawah tu bentuk mic, pastikan telah di-mute-kan lah, supaya tidak mengganggu perjalanan kuliah dan juga kualiti apa yang panggilan. Okey. Soalan seterusnya, Ustaz. Maaf Ustaz, tadi ada interruption sikit. Okey. Soalan seterusnya ialah apakah hukum memakai gelang kaki bagi orang perempuan? Baik. Hukum memakai gelang kaki bagi perempuan tidak ada masalah. Dengan syarat tidak memakai gelang yang punya loceng. Itu yang tak dibenarkan. Boleh tak? Wanita boleh memakai di mana saja bahagian anggota badan dia dengan perhiasan. Tak pakai kot bau pun boleh. Nak pakai kot bau, tapi orang tak boleh tengok. Kot kaki boleh pakai, tidak ada masalah. Cuma dengan syarat tidak meletakkan loceng. Menyebabkan bila dia berjalan, orang akan dengar bunyi loceng tersebut. Itu akan termasuk dalam jahiliyatil ula. Sebab memakai loceng di kaki, menyebabkan bila berjalan tu orang akan semua badang pada dia. Boleh pakai, tidak ada masalah. Jangan tak loceng, tu saja. Boleh ya? Tak menarik perhatian. Okay. Tapi kalau pakai gelang kaki, masuk kena pakai stok. Kalau tak pakai stokin, jatuh lah kan? Baik, terus. Okay. Baik. Okey, soalan seterusnya. Berkenaan dengan tabir. Sekiranya dalam program rohani ataupun program agama biasanya memisahkan lelaki dan perempuan. Tetapi dalam hal lain jalan masak-masak tak pula memisahkan lelaki dan perempuan. Apakah mungkin ada yang mengatakan apa komen Ustaz? Macam mana? Ulang-ulang sekali lagi.